الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan puja bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, selawat dan salam atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan, ampunkanlah kami dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Ustaz Hakimi selaku juru perantara majlis, yang berusaha Tuan Haji Azmi selaku Tuan Nazir Masjid Aminah Al-Muhairi, dan seluruh ahli tengkuasa dan semua yang terlibat dalam menganjurkan majlis Forum Ma'al Hijrah, Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela Allah dan ummah. Dan kita mengalu-alukan kedatangan bintang utama pada malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, yang baru sahaja kita bersama dipimpin oleh beliau sebentar tadi, salat sembahyang fardhu maghrib, yang mana kita cukup amat terasa kehadiran beliau benar-benar mengimarahkan temuan kita pada malam ini. Sebentar lagi saya akan memperkenalkan nama beliau, yang walaupun tuan-tuan dan puan telah pun mengenali. Pada ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah, ahli qariah yang datang daripada jauh dan dekat sekitar Kelana Jaya ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pada malam ini, di malam yang ke-7 daripada Muharram 1444 Hijrah. Kita bertemu di tahun yang baru dengan memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma لينا أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان. Ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami, yaitu ke dalam bulan ataupun tahun ini, dengan mendapat keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, memperolehi redha daripada Allah Tuhan Ar-Rahman, dan dihindar dan dijauhkan daripada hasutai syaitan. Amin ya rabbal alamin. Memperkenalkan yaitu Syekh Abdul Karim Umar Al-Fatani Makki. Masya Allah, Tabarakallah. Beliau boleh dikatakan anak muda lah ya. Anak muda lah. Kan nak kata anak tua pula. Subhanallah, banyak sekali perkara yang beliau telah lalui dari sudut pendidikan yang diperolehi oleh beliau sendiri dari ayahandanya, bermula daripada bacaan Al-Quran dan khatam Al-Quran daripada usia yang amat sekali kanak-kanak, usia beliau muda, berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, mempelajari di Masjid Abdullah bin Abbas di Taif, Mekah, mempelajari ilmu agama di pondok di Fatani, dan Thanawi di Ma'had Darul Ma'arif Thailand. Putai dai? Madai. Mai dai. Mempunyai diploma dalam jurusan Syariah Ma'had lil Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah. Masya Allah, Tabarakallah, dan terus melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar di Mesir, dan juga mendapat tawaran beasiswa dalam sarjana muda oleh Universiti King Saud Arab Saudi dalam jurusan tafsir dan hadis. Masya Allah, banyak lagi biodata perjalanan beliau. Alhamdulillah pada malam ini menjejakkan kaki ke Masjid Aminah Al-Muhairi. Selamat datang Ustaz, dipersilakan. Alhamdulillah. Pada malam ini saya diminta untuk menjadi juru perantara majlis ibu dan ayah sekalian. Hampir-hampir boleh dikatakan jemu dah tengok muka saya ni kot. Jemu dah. Tak larat tengok dah Ustaz, dia orang muka anak ni. Daripada masjid ni, masjid ni di atas Ustaz. Dulu mula-mula. Taklah berapa cantik macam ni. Sekarang masjid turun ke bawah. Tapi anak tu ada lagi sini. Masya Allah. Maka pada malam ni tuan-tuan dan puan, kita akan membawa 3 segmen. Daripada apa yang nanti akan dipimpin dan dibawa oleh Syekh Abdul Karim kepada kita semua.
daripada bahagian yang pertama, surah yang akan kita pilih, dengar, dan juga insyaAllah kita akan membawa huraian bersama pada malam ini, dan Syekh Hamzul Karim lebih nak membawa kepada kita kecintaan, kesukaan kepada Al-Quran, dan itulah yang telah diamanahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga baginda duduk di Mekah Al-Mukarramah, sehingga melalui pelbagai macam ujian dan dugaan, dan meneruskan pembawaan Al-Quran, sehingga wafat di Madinah Al-Munawwarah. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan untuk bahagian yang pertama ini, ke mana dan di mana Syekh Hamzul Karim akan membawa kita dengan alunan-alunan yang indah dan merdu. Falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Tak sedap lah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sahabat saya, rakan saya Ustaz Amin. Ustaz Amin ni banyak program saya dengan beliau selalu ke kawasan-kawasan yang luar biasa bersama dengan tuan-puan. Mudah-mudahan datuk-datuk, datin, ayah-ayah, ibu-ibu dalam sihat walafiat. Buat kali pertama saya sampai di sini. Jazakumullahu khairan daripada Tuan Nazir, pengurusi dan barisan imam-imam, bilal-bilal, ahli jawatan kuasa masjid. Kita nak dengar bacaan malam ni. Saya tak cerita lebih, hanya membaca Quran sahaja. Ustaz Amir akan kupaskan. Jadi saya akan baca surah As-Saff. Muka surat 551 ya. Jadi siapa yang ada Al-Quran ataupun nak dengar, nak tengok ayat Quran, bolehlah kita tadabbur sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran kepada kita. Mendengar sahaja tak mencukupi. Kalau kita tak pegang Al-Quran, kalau kita tak tengok Al-Quran, itu lebih afdal dan lebih mulia insya-Allah. Malam ni saya akan baca surah As-Saff, muka surat 551. Saya akan pilih bacaan Imam Syekh Mahir Al-Ma'aqli, Imam Masjidil Haram. Kalau kita dengar, mesti rasa suasana dekat Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jemput kita sebagai menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunaikan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Syekh Mahir Al-Ma'aqli adalah imam, dulu imam di Masjid Nabawi, lepas tu dipindah ke Masjidil Haram. Jadi kemungkinan ada yang pernah dengar, oh ini namanya Syekh Mahir. Jadi bacaan dia lembut saja. Bolehlah kita dengar, bolehlah kita pilih mana salah satu imam yang idola kita, sebab selera berbeza Ustaz ya. Jadi kita dengar apa yang akan kita baca insya-Allah. Mudah-mudahan memberi semangat untuk kita menjadi pencinta Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Itu dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita baru saja mendengar di bahagian yang pertama oleh Tuan Syekh mengajak kepada kita bagaimanakah salah seorang imam yang berasal daripada lantikan di Madinah Al-Munawwarah lalu dipindah ke Masjidil Haram untuk memimpin jemaah. Beliau dikatakan antara imam-imam muda juga ya di Makkah Al-Mukarramah iaitu Syekh Mahir Al-Mu'aqqili. Masya-Allah sebagaimana disebut oleh Tuan Syekh sebentar tadi, bacaannya ala-ala lembut dan mendayu-dayu sebagaimana yang baru kita dengar sebentar tadi dibawa dan dialunkan di masjid kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Surah As-Saff yang paling penting kita telah ketahui ia berada pada susunan pada nombor ke-61 daripada 114 buah surah dalam Al-Quran. Masya Allah, surah ini dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah, yakni ayat setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib. Kita semua sedia maklum, pada waktu dan ketika Nabi duduk di Madinah, keseriusan, ketegasan dan juga tahap kepimpinan Nabi SAW ini tidak lagi berpatah balik. Maksudnya tak menoleh lagi ke belakang. Ini. Padahal waktu tu tuan-tuan, kita semua sedia maklum usia Nabi bukannya makin muda. Usianya makin lama, makin lanjut. Makin lama, makin orang kata apa, dah menuju kepada lepas 50 nak menuju 60 tahun. Maknanya kalau umur-umur dan usia macam ni, kalau tuan-tuan dan perempuan kita, apa kita duk fikir pada masa tu? Masuk umur 55, dekat 6 menuju 60 ni. Apa kita duk fikir tuan-tuan? Kita duk fikir nak berehat,
Kita duk fikir, inilah perkara-perkara yang mungkin memudahkan kita. Ya, tak apalah, itu keadaan diri kita. Cuma kita bersyukur kepada Allah, kita jadi orang beriman, orang Islam yang dapat mengucap dua kalimah syahadat. Tapi bagi seorang Nabi dan seorang Rasul pada waktu dan ketika itu, baginda tidak boleh membuat suatu tindakan yang menunjukkan apa? Semakin lama semakin mundur, semakin lama semakin kendur. Sebaliknya, apakah lagi perkara yang boleh dibuat dan dilakukan untuk mengajak kepada kaum muslimin, kaum mukminin supaya dinilai oleh Allah berada pada kedudukan yang baik. Maka antara isi kandungan dalam surah As-Saff ini, kedudukan-kedudukan yang baik itu antaranya, ya Allah SWT sebut di awal-awal permulaan ayat tadi, merujuk kepada Allah bagi tahu apa yang dia suka, apa yang dia redha, apa yang dia mahu. Sebaliknya juga dia memberi peringatan apa yang dia tak suka, apa yang dia marah, apa yang dia murka. Yang ini antaranya pada ayat yang kedua dan ayat ketiga, Allah tak suka. Ada orang yang hanya bercakap semata-mata saja, bila dia tak laksana, dia tak buat apa yang dia kata. Wih, berat tuan-tuan. Maknanya benda itu dan perkara itu agak kurang sedikit berlaku keadaan waktu Nabi dan para sahabat duduk di Mekah Al-Mukarramah. Ia lebih kepada mengajak manusia memperkukuhkan kepercayaan dan pegangan. Tapi bila dah dapat tempat, ada ruangan, Allah tak bagi lagi. Nabi duduk buat sikap macam duduk di Mekah. Sebaliknya ini masa untuk apa? Lebih banyak nak kena berfikir. Lebih banyak nak kena menyusun atur perjuangan Islam. Maka sebab itu disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah suka orang yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah ini berada dalam satu barisan. Barisan yang merujuk di sini bukanlah nama parti. Yakni berada dalam satu susun atur yang terbaik. Ni. Atas kalimat la ilaha illallah, dan kita tak ada lain niat dalam diri melainkan kita dah nampak Tuhan, melainkan kita dah nampak matlamat kita semua nak balik kembali ke hari akhirat. Masya Allah tuan-tuan. Maka sebab itu kalau kita lihat pada ayat yang ke-10 yang dibacakan tadi dan ayat yang ke-11 disebut, sehingga Allah SWT suruh Nabi Muhammad SAW bagi tahu, wahai orang-orang yang kata percaya ke Allah dan hari akhirat, mahukah aku tunjuk kepada kamu suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Meniaga apa ni? Macam tu punya tawaran. Meniaga apa ni Ustaz? Selalunya meniaga orang sebut keuntungan yang merujuk kepada berlipat kali ganda wang anda yang walaupun kita tak tahu akan terbang melayang hancur lebuh. Kan? Hari ini orang ajak melabur, tiba-tiba lebur. Ni. Ya Allah, dahsyat muslimin dirahmati Allah. Sama ada orang datang tu betul ke tak betul, kita pun tak tahu. Hari ini dunia media sosial, cukup banyak orang ambil kesempatan walaupun ada pihak yang nak buat benda yang benar. Tapi itu jenis perniagaan-perniagaan yang ditawar oleh manusia-manusia yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Yang dalam diri mereka tak ada iman, tak ada takut kepada Tuhan. Maka mereka peduli apa? Tetapi satu perniagaan yang diajak dan dijanjikan, keuntungannya sampai boleh menyelamat daripada azab seksa yang pedih. Masya Allah. Itulah dia. Nabi kata, apabila kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tutup bayangkan masa tu hanya cakap dalam bentuk mulut. Belum ada suatu benda yang boleh ditunjuk dan nampak serta lihat. Yang mereka duk lalui selama ni semua susah, payah, letih, penat, tak larat. Tiba-tiba duk datang tawaran-tawaran yang macam ni. Agak-agak nak boleh terima, yakin tu mudah ke tidak tuan-tuan buat? Jawabnya susah lah. Jawabnya susah. Sebab ujian-ujian duniawi, ujian-ujian, benda-benda yang boleh menyebabkan mereka jadi leka dan alpa dah mula duk datang ketika mana duduk di Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah tuan-tuan. Tapi
Nabi kata, ni aku nak bagi tahu, kamu kena menunjukkan sikap yang lebih lagi apabila berjuang bersama dengan aku, membela, ni tajuk kita malam ni, membela Allah, membela ummah, membela agama ni. Ni, kalau nak ikut-ikut ni, Haji Azmi ni, umur dia, Allah tak apa layak dah nak jadi Tuan Nazir ni. Jawatan agama tak bagi dah. Sebab setiap kali masalah yang dia duk dapat, duk kena jadi tu sebab dia duk rajin datang AGM. Jadi lain kali Haji Azmi kalau tak mau jangan datang tu Haji Azmi. Kan. Kadang-kadang kita ni datang ke masjid bukan nak sangat jawatan tu tuan-tuan. Attendance saja. Hanya demi kerana qari'ah, jamaah. Itu bukan nak sangat kedudukan tu. Tapi sebab satu lagi kita semua kena ada ialah apa? Nak membela agama, membela Allah, membela ummah atas kemampuan dan keupayaan takat mana kita boleh lah. Tapi Allah kata satu boleh kamu buat dengan harta benda yang kamu ada. Sikit cara sikit, banyak mana ada, banyak cara banyak. Ataupun kamu tak boleh dengan apa yang ada kalau sudah harta benda, diri kamu, tenaga-tenaga kamu, pemikiran-pemikiran kamu. Sebab tu kita kena ada 4 perkara tuan-tuan. Dalam nak merancakkan, mengimarahkan agama ni, yang pertama apa? Kena ada pengorbanan dari sudut pemikiran. Kalau ada orang dia ada buah pemikiran yang baik, dia berikan. Dia tak ada pemikiran, dia ada ni kekuatan, tenaga, berikan. Saya tak ada pemikiran, saya tak mampu fikir, saya tak ada kekayaan dan harta. Saya boleh bagi apa? Saya tak boleh bagi tenaga, saya boleh bagi harta. Masya Allah. Saya tak boleh berfikir, Ustaz. Saya tak ada duit, Ustaz. Saya tak ada tenaga pun tak larat, Ustaz. Bagilah sokongan. Tu. Jangan sampai ke 4 perkara ni pun tak ada. Lebih baik hang mampu lah. Kalau sampai 4 benda ni pun tak ada. Sokong pun tak mau. Bukan orang minta duit, bukan orang minta fikir, bukan orang minta tenaga. Sebab apa tuan-tuan? Ni Allah kata, yang demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenar. Allahu Akbar. Hakikat yang ni yang kita takut tuan-tuan. Benda yang akan kita balik, bukan akhirat lagi kita dah boleh nampak. Masuk dalam kubur lagi kita dah boleh lihat. Masya Allah. Mari kita lanjutkan dan teruskan program kita dengan kita nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tadi kita dibawa alunan oleh Syekh Mahir Al-Mu'aqli. Pada bahagian kedua ini, Syekh Abdul Karim akan membawa kita tentang surah Al-Jum'ah. Tapi sebelum itu, Tuan Syekh cuba berkongsi sikit dengan kami semua. Sepatutnya kita kena suka dengan Al-Quran, sayang dengan Al-Quran. Jangan bagi orang dulu hina Al-Quran, dia buat main-main dengan Al-Quran ni. Sebab itu murka Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Amir. Sebenarnya bila sebut Al-Quran ni tidak ada tempat rujukan kita melainkan Al-Quran. Ya, bila kita susah hati, bila kita rasa nak mencari ketenangan jiwa, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman ini bila sebut nama Allah dan rasa tenang. Bila sebut tenang ni maknanya sebut nama Allah lah. Yang pertama, tidak adalah buku ataupun kitab yang paling mulia melainkan Al-Quran Karim dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Al-Quran, ramai yang takut. Sebut Quran takut, Ustaz. Kami bukan ustaz, kami baru nak ustaz. Kami tak pandai, kami bukan jurusan kami tak lahir kat Mekah, kami macam-macam kami lah. Alasan yang kita dengar. Asal nak baca Quran, semput. Asal nak baca Quran, takut. Asal nak baca Quran, takut berdosa. Sedangkan kita lakukan dosa yang lain, kita tak berkira pun. Mengumpat, membawang, mengata dan sebagainya. Banyak lagi kita buat perkara-perkara yang dosa yang kita buat, kita tak pernah terfikir. Tak pernah, bukan tak fikir, tak pernah kita rasa takut. Tapi bila baca Quran, asal nak mencari ketenangan jiwa, takut. Jadi di sini, dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran ni, mereka ni bersama dengan para malaikat. Yang kedua, sambungan daripada hadis tersebut, siapa yang baca Quran
sukar baginya nak membaca Quran sempurna seperti ustaz, hafiz ke, seperti ahli-ahli yang pakar dengan Al-Quran. Kami baru nak belajar ustaz, kami baru nak jinak, baru nak rasa sebagainya. Ayah ibu, jangan risau. Setiap kita usaha dan niat murni nak mengaji Al-Quran, kesilapan kita dalam membaca Al-Quran, Allah Ta'ala memberi kepada kita 2 pahala, ganjaran, falahu ajran. Yang Allah Ta'ala maha kaya dan pemurah untuk kita dapat banyak pahala dengan Al-Quran. Dan Al-Quran inilah memberi ketenangan jiwa, dan kita kena ingat, Al-Quran ini insya-Allah sampai bila-bila akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala turunkan Al-Quran ini, dan Allah Taala akan jaga Al-Quran ini sekiranya orang-orang bukan Islam, orang kufar, orang musyrikin nak musnahkan, nak buat tambahan titik ke, nak buat tambahan baris ke, nak ubah kata-kataan ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala pelihara. Tetapi bagi kita sebagai seorang Muslim, bukan bidang kita, kita kena usaha untuk bekalan di akhirat nanti. Ialah bila kita ingat khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik orang yang mempelajari ilmu Quran, sebaik-baik orang yang mempelajari ilmu Quran dan dia mengajar ilmu Quran. Satu, yang kedua, hadis satu lagi, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran. Al-Quran ini akan memberi kepada kita syafaat. Saya nak tanya tuan-puan, dan saya di diri saya, nak tak syafaat Quran di akhirat kelak nanti? Mesti kita nak. Tapi baca tak? Baca juga. Azam lama dah. Kan? Tunggu pencen. Bila pencen tak larat pula gaut. Manis, darah tinggi. Masa muda dulu tak apalah, tunggulah kahwin dulu. Bila kahwin, duduk 3 bulan, rasa pening, pregnant pula. Tak boleh lah nak baca Quran, pening. Macam-macam cerita, alasan yang syaitan mengganggu kita, sehingga kita ni menunggu, tengok-tengok dah usia kita dah lanjut dah usia kita. Tetapi tuan-puan, jangan kecewa, ayah ibu, jangan kecewa selagi mana ada roh dalam jasad kita, kita tetap akan ambil hak kita. Tetapi jangan tangguh-tangguh lagi dah. Allah Ta'ala kata, Nabi Muhammad SAW sabda, umur umatku antara amaru ummati antara 60 dan 70. Sekiranya tuan-puan 60, 61 kira bonus. 70 tu kira ekstra bonus. Ustaz, 80 Ustaz? 80 lagi lah ekstra bonus. Ya, Allah Ta'ala amat menyukai orang yang makin berumur, makin dekat dengan Allah. Siapakah? Kita lah tuan-puan ya. Saya pun termasuk juga, sebab saya pun makin berumur juga. Tiap-tiap hari makin meningkat umur kita. Walaupun 4 siri, tetapi saya rasa mati, kita tak kenal 4 siri ke 3 siri, kita tak kenal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tak boleh nak delay dah bila datang ajal tuan-puan. Kita tengok di luar sana ada yang mati dengan kemalangan jalan raya. Ya, anak-anak muda kemalangan jalan raya, mati usia muda lagi. Kita Masya Allah masih lagi dekat masjid. Anak-anak muda kita, kalau boleh, cubalah tarik-tarik anak-anak muda ke masjid. Ya, kita tengok zaman sekarang ni, setelah PKP, ramai, ialah 2 tahun tak dapat ke masjid, ke surau. Ramai ayahanda, atuk-atuk kita, yang nenek-nenek kita yang jamaah kita yang dah berusia, ada yang kembali ke rahmatullah, dan ada juga yang orang muda mati kerana mati kemalangan jalan raya ke, sakit demam dan sebagainya, tetap mati. Jadi kita tinggal di sini tuan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hiburkan ataupun jadikan orang yang pencinta Al-Quran. Walaupun kita tak pandai, tapi ingat, kita ada tok guru, ada para imam-imam kita di sini, ada para muazzin kita, guru-guru Quran. Belajar Al-Quran. Percayalah tuan-puan, Allah Ta'ala akan angkat darjat kita. Dan saya ingat hadis ini yang paling saya ingat apabila di akhirat kelak nanti, فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا. Kedudukan kamu sebanyak mana kamu membaca Al-Quran dan mengamalkan dan tadabbur apa yang kamu tadabbur Al-Quran. Maknanya apa yang kamu amalkan. Sekiranya kita hafal 3 qul dengan orang hafal juzuk 30, beza tak? Beza, mesti juzuk 30 lebih hebat. Tapi kita kena niat usaha, cuba menjadi pencinta Al-Quran, kerana Allah Ta'ala akui hum ahlullahi wa khassatuh. Bayangkan tuan-puan, kalau saya diakui kata AJK masjid kita di sini, saya dah bangga sebenarnya. Sebab apa? AJK masjid. Macam Ustaz cakap tadi, nak jaga masjid, nak jaga rumah Allah, sebab kita nak jadi orang yang pemimpin yang bertanggungjawab dan sebagainya.
bangga dah. Ataupun pak saudara kita sebagai orang besar di kampung sini ataupun penghulu dan sebagainya, kita rasa dah bangga dah. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala akui kita sebagai hum ahlullahi wa khassatuh. Maka di sini tuan-puan rahmati Allah, pengalaman saya, kalau nak mencari kita dengan jiwa kembali ke jalan Allah, dekatlah jiwa kita dengan Al-Quran. Tak pandai baca, cuba membaca Al-Quran. Lidah kita sebenarnya tak keras. Yang keras adalah hati kita. Duk tangguh-tangguh. Mari pula COVID-19, tangguh lagi lah kita. Tak jumpa lah. Tapi sekarang ni, diberi peluang kali kedua untuk kita beribadah, melaksanakan ibadah dengan sempurna, cuma pakai mask ikut SOP dia. Sekarang tak ada dah nama scan-scan, tak ada, bebas dah. Tapi masih berkurangan jamaah kita. Saya ramai yang tanya, Ustaz, kehilangan jamaah lah kita sekarang ni Ustaz. Iyalah, selama 2 tahun ada yang kembali ke rahmatullah, ada ikut uzuran, ada yang pergi ke Palestin, ada yang pergi Syria perang, tak balik-balik lagi. Rupa-rupanya duduk kedai kopi. Duduk sembang, tak datang. Yang ni perlu kita muhasabah. Tuan-puan rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa ke jiwa saya cerita. Tolong tuan-puan, nak datang masjid, ada anak cucu, bawa anak cucu. Ada menantu, ajak menantu. Yang penting, lepas mayang isyak kita, abah belanja nasi Arab. Tak apa. Nak tarikkan, nak bagi ramaikan jamaah kita ke masjid. Sebab sekarang ni, salah satu masalah Ustaz, jamaah hilang. Saya pergi mana-mana, ramai yang cerita, Ustaz, kehilangan jamaah lah Ustaz. Tak tahu jamaah pergi mana. Tu lah sesat, tak tahu jalan kot, tak tahu nak pergi mana. Jadi kita husnuzan lah, baik sangka. Yang kewajipan kita sekarang ni, tarik anak cucu kita dan saudara mara kita, jiran tetangga. Macam malam ni saya dah share dah link untuk kuliah saya di sini malam ni. Mungkin ada yang datang nanti isyak nanti. Jadi itu sahaja pesanan saya. Jadilah ahlul Quran. Tak ada dah ubat yang paling mulia, ubat yang mujarrab ialah nak mencari ubat ketenangan, bacalah Al-Quran. Jadi satu lagi Ustaz, sebelum saya lupa, ada seorang hamba Allah ni Ustaz, isteri saya ni cerita lawak sikit supaya hilang mengantuk. Dia kata, Ustaz, isteri saya ni dah 3 malam tak telah tidur, Ustaz. Tak tahu pergi farmasi, pergi klinik, pergi jumpa doktor, tak boleh nak tidur, tak tahu macam mana. Saya kata, Abang Haji, cakap kat isteri, baca surah Al-Mulk. Ambil air semayang, jangan baring lagi. Sandar je kat katil tu, sandar je. Setelah baring lagi. Kalau baring, saya rasa 2 ayat tidur terus. Dia sandar saja, baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi ayat yang ketiga. Oh, Leno dah, Masya Allah. Nampak sangat minat Quran. Nampak sangat kata minat Quran. Oh, dia kata, Ustaz, memang ini mujarrab Ustaz. Tapi saya cakap, jangan buat ubat untuk tidur. Habiskan surah Al-Mulk, baru tidur. Jadi biar amalan kita, sebelum kita nak tidur, paling-paling kurang kita baca surah Al-Mulk. Wallahu a'lam. Kita akan baca surah Al-Jumu'ah. Sembang rancak pula saya. Ustaz suruh baca Quran, tiba-tiba saya sembang. Saya pantang tengok mic sedap ni. Okey. 553 surah Al-Jumu'ah. Saya nak bawa tuan-puan, ya, kita rindu suasana Masjid Nabawi. Ya, ada yang tak pernah pergi Masjid Nabawi, ada yang dah pergi tapi rindu suasana Masjid Nabawi dekat dengan maqam baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nak baca irama Syekh Ali Al-Huzaifi. Imam tertua di Masjid Nabawi, ya. Ni kita dengar dia punya iqamah dia pun dah suasana lain. Jadi kita dengar bacaan iqamah iqamah dengan baca Fatihah dengan surah Al-Jumu'ah serta dengan imam-imam lain, ya. Baik. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sambungan surah ini bacaan daripada Syekh Muhammad Ayub, Imam Masjidin Nabawi juga, asal daripada Burma, tetapi dengan kemuliaan Al-Quran Allah Ta'ala angkat darjat dia menjadi imam di Masjid Nabawi rahimahullah wa ta'ala. Ayat 9 surah Al-Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم.
Masya Allah, tabarakallah muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kita baru saja mendengar bacaan daripada surah Al-Jumu'ah dan seolah-olah macam Syamul Karim macam dengar pula suara hati saya. Sebab apa tuan-tuan? Syekh Huzaifi ini satu bahagian dia lah. Kalau dari segi umur usia dengan Dr. Ayub tadi, siapa yang lebih tua? Syekh Huzaifi lebih tua. Tapi dia Dr. Abu Ayub telah meninggal dunia terlebih dahulu. Masya Allah, mereka berdua ni hampir-hampir nak sama. Tapi taklah sama sangat. Tapi hampir. Kalau tuan-tuan ada orang perasan tadi. Saya dah berapa kali dah dengan Syekh Abdul Karim ni. Tak pernah lagi satu surah dia bawa dengan dua imam sekali masuk. Masya Allah. Masjid Aminah dapat pula malam ni. Allahu Akbar. Dan kalau tuan-tuan ada orang perasan, bacaan Dr. Abu Ayub yang 9 hingga 11 tadi, popular di negara kita ni. Dia lebih kepada kalau raja meninggal dunia, macam itulah baca dia. Masya Allah kan. Kalau tuan-tuan perasan kalau raja meninggal tu, bunyi kat radio, siapa lah mati pula. Macam tu kat negara kita ni. Yeah. Dia bukan lebih kepada nak dengar imam tu baca. Dia fikir ada siapa mati. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang telah pun disebutkan dan dinyatakan sebentar tadi, yang di peringkat awal Syekh kami ajak kepada kita melihat bahawasanya Al-Quran sebagai syafaat. Hebat tuan-tuan. Banyak perawi hadis yang menyetujui tentang hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang macam mana beliau dengan para sahabat dan Rasulullah mengurus satu jenazah orang Ansar Madinah mati. Bawa pergi ke tanah kubur, selesai pengkebumian, Nabi SAW menceritakan macam mana seorang mukmin beriman, beramal, bertakwa mati. Apabila dia diraih, diberi kemuliaan oleh Allah, lalu dimasukkan di dalam kubur, datang dua malaikat lalu bertanya tentang siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, siapa Nabi kamu. Beliau dengan amat mudah Nabi kata, boleh menjawab. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pesuruh Allah. Dia adalah utusan Allah. Lalu ditanya oleh para malaikat, wa ma ilmuka? Macam mana kamu boleh tahu jawab ni? Dengan tiga soalan yang macam tu sekalipun. Lalu dijawab oleh hamba yang beriman ini, qara'tu kitab Allah wa amantu wa saddaqtu. Saya ni, wahai para malaikat, saya baca Al-Quran. Ini tuan-tuan dan puan, ini bermakna satu perkongsian yang diberi kepada kita pada malam ni. Jangan duk harap orang nak baca kat kita lepas kita mati. Syekh? Ya, jangan harap orang nak baca kita tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kita kena harap kat diri kita sendiri. Entahlah ustaz, saya dengan diri saya pun saya tak boleh harap. Sudah dah tuan-tuan. Jangan harap kepada orang, tinggal harapan. Harap kat diri sendiri. Ya, Masya Allah. Anak pun belum tentu lagi tuan-tuan. Ustaz. Subhanallah. Saya ingat dalam satu surah Abasa, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi Allahu Akbar wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Saya cuba terjemah sikit Ustaz. Allahu Akbar. Hari bila kita balik kembali ke hari akhirat, kita terpisah, kita berpisah, tak ada siapa duduk dekat dengan kita. Tak ada siapa boleh bersama-sama dengan kita. Bahkan kita nak cari mak ayah tak jumpa, mak ayah nak cari kita tak jumpa. Suami dan isteri duduk kat mana tak tahu, saudara mara bersepah, bertempiaran, tak tahu pergi ke mana. Sebab masing-masing sibuk dengan diri masing-masing. Fikir bebanan, fikir masalah, macam mana nak berhadapan dengan Allah SWT. Jadi berbalik kepada apa yang kita kata tadi tuan-tuan, maka kita sendiri yang dapat, kita sendirilah yang buat. Dan tak cukup dengan itu, kita kena apa? Beriman kepada Al-Quran. Belajar tafsir Al-Quran. Sebab itu akan mendapat manfaat dan faedah. Buat dari kita, bukan untuk orang lain. Dan terakhir sekali, kita membenarkan. Mengamalkan, baru kita dapat dikatakan orang yang membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran.
Kita bayangkan surah Al-Jumu'ah tadi tuan-tuan. Walaupun sebahagian besarnya itu menceritakan tentang solat fardu Jumaat. Macam mana Nabi daripada Masjid Quba pada 12 Rabiul Awal, waktu tengah hari dah tuan-tuan. Bertolak menuju ke kampung Bani An-Najjar, Masjid Nabawi hari ini. Dalam perjalanan tu, masuk waktu Zuhur, berhenti di kampung Bani Salim Ibn Auf. Dah masuk waktu dah pula dah ni. Macam mana ni? Kita terus sikit ya. Kita terus sikit. Tu. Kampung Bani Salim Ibn Auf ni, sebuah kampung yang dimiliki oleh tuan yang punya tanah ini, suka kedatangan Nabi, kehadiran Nabi. Dia masuk Islam, dia mewakafkan tanah tempat dia tuan-tuan. Masjid tu tak jauh pun daripada Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan nak pergi umrah, buat haji, pergilah ziarah tuan-tuan. Tu, masjid pertama solat fardu Jumaat menjadi sejarah. Bermulanya pada tahun pertama hijrah. Sebelum perjalanan Nabi nak sampai ke Masjid Nabawi pada hari ini. Ramai orang tak tahu tuan-tuan. Sebab apa dia tak tahu. Dan kita pun tak tahu sebab apa dia tak tahu. Dan dia pun tak tahu sejarah solat fardu Jumaat yang dia buat dah 50-60 tahun dah. Malam ni baru dia tahu. Masya Allah tuan-tuan. Rugi. Kita banyak terlepas maklumat. Kilau pun baru-baru ni kita tahu. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nak cerita tuan-tuan, ni dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-11 tu, itu cerita dah lampau dah sangat. Islam dah maju, keadaan dah baik. Tapi umat Islam ni yang kata waktu tu pun goyang lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 tu, ada orang Islam ni tengah tu dengar khutbah Nabi Muhammad berkhutbah, bukan Ustaz Amir. Duk dengar apa? Bunyi gendang, duk dengar satu funfair apa nak kata Ustaz. Satu perarakan datang daripada luar Madinah nak masuk Madinah. Apa bunyi tu? Lepas tu duk dengar Nabi khutbah. Apa bunyi tu? Lari keluar tinggal Nabi Muhammad sedang berkhutbah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad tuan. Masya Allah, na'udzubillah. Itulah Allah kata, ada lagi orang yang waktu tu tak berupaya, tertarik dengan hambatan dunia, leka dan alpa, tak berupaya muslimin dirahmati Allah. Jadi Allah tak sedar masa kita dah berlalu begitu sekali amat pantas. Ustaz, kita kembali kepada bahagian yang ketiga dan bahagian yang terakhir. Iaitu bagaimana Ustaz nak menasihati kami berhubung dengan Al-Quran dalam suasana yang ringkas dan terus masuk kepada bacaan ketiga, surah Al-Ghashiyah. Dan saya dimaklumkan Ustaz nak membawa satu bacaan alunan oleh imam yang menjadi kebanggaan beliau. Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Baik, Tuhan Rahmat Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sama-sama dengan tahun baru ini, ma'al hijrah ini, kita betul-betul berhijrah, buang sifat-sifat mazmumah, hasad dengki, perkara-perkara yang tak elok, dan kita ingat sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana kita akan bangkit di akhirat kelak nanti seorang diri, tak akan bangkit dengan saudara mara, tak akan bangkit dengan suami ataupun isteri ataupun anak kita. Kita akan bangkit, kita akan disoal seorang diri, maka tak perlu kita nak ada iring hati dan sebagainya. Sesama kita, sama-samalah kita telan atau bersama-sama kita bertolak ansur. Inilah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mencari kesempurnaan, tidak ada manusia yang sempurna, al-kamal lillah subhanahu wa ta'ala. Walaupun datanglah sesiapa sekalipun akan urus kita ataupun urus sesiapa, memang tidak ada manusia yang perfect. Manusia yang sempurna adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak cari suami yang soleh, yang betul-betul suami yang soleh, susah nak dapat. Nak cari isteri yang betul-betul salihah, susah nak dapat. Tetapi saling ingat mengingat, tunjuk ajar, itu satu perkara yang digalakkan oleh syariah. Maka sesamalah berubah akhlak kita, jadikan akhlak seperti mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimah saja, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Jadi akhlak baginda adalah Al-Quran. Maka kita sama-samalah dekatkan jiwa kita dengan Al-Quran dan sentiasa menemani kita di mana jua kita berada, dalam kereta, di office, di mana tempat, kita sering mendengar alunan Al-Quran. Lama-lama kita boleh jadi orang yang hebat,
bersama dengan Quran. Okey, kita nak terbang ke Mekah pula. Tawaf wida Ustaz. Tadi kita sampai Mekah. Jadi pengurusi kita, Tuan Nazir kita belanja jemaah semua ini pergi umrah sampai Mekah tadi. Kita baca dah Syekh Mahir tadi Mekah, pergi Madinah. Lepas tu kita balik nak tawaf wida nak balik dah ni. Jadi kita umpama kita solat di Masjidil Haram bersama dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Kalau bagi Mekah ni semayang belakang Imam Sudais ni rasa macam tak sampai Mekah ni. Macam tu lah umpama dia. Kita dengar suasana Masjidil Haram. Saya nak buat sedikit contoh azan dengan iqamah Masjidil Haram. Nanti kita terus dengan surah Al-Ghashiyah Ustaz. Baik. Juzuk 30 surah Al-Ghashiyah muka surat 592 suratul Ghashiyah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah, tabarakallah. Dengan berakhirnya bacaan surah Al-Ghasyiyah itu, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini, kerana selepas ini kita akan terus bersolat fardu Isya, dan Tuan Syekh kita ada lanjutan program di tempat yang lain pula. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. Kita bertemu dan berjumpa lagi. Saya berbagi pihak Tuan Syekh Abdul Karim mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pengurusan Masjid Aminah Al-Muhairi dan semua yang hadir pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.